Assalamualaikum and welcome to Abeli Masebab channel. Okay, so pada hari Jumaat 13 November 2020 yang lalu, ABPBH telah disiarkan secara langsung di TV3. Dan time tu jugalah kita telah didedahkan tentang siapakah juara ataupun bintang paling popular, iaitu Hakim Rusli. 22,332,676 undi jatuh kepada bintang paling popular, anugerah bintang popular Berita Harian 33, iaitu Hakim Rusli. Pertama sekali dan akan terus menjadi yang pertama, terima kasih kepada Allah SWT untuk rezeki hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada family saya, mak abah yang sedang tengok. Hakim harap mak abah bangga dengan Hakim. Dan kita juga telah ketahui pemenang-pemenang bagi kategori-kategori di ABPBH 2020. Dan aku di sini nak ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang semua dan juga kepada pengundi-pengundi kepada pemenang-pemenang tersebut. Aku dapat tahu yang Hakim Rusli ada 22 juta undian, 22 juta undian, padahal kat negara ni ada 30 juta secara population. Aku tak nak mempertikaikan bilangan undian tu sebab aku boleh faham algoritma dia macam mana. So we're not gonna talk about that. Kita akan bincangkan tentang perkara yang ada pada tajuk video aku ni, iaitu 5 sebab kenapa ABPBH tahun ni serba tak kena. Dan biar aku terangkan sebab nombor 1 dulu, iaitu PKPB. Untuk pengetahuan korang semua, ABPBH ni memang telah dirancang untuk diadakan sebelum terwujudnya PKPB ni lagi. Tapi last PKPB wujud dan sepatutnya ditamatkan pada 28 November atau 29 November lah kalau tak silap. But then silap, sorry. Sepatutnya ditamatkan pada 28 atau 29 Oktober. But then extend pula PKPB sampailah 6 Disember. Dan aku tahu pihak penganjur dah tak boleh dah nak postpone ABPBH ni. So diorang ada dua option, sama ada untuk teruskan sahaja ataupun untuk batalkannya. Kalau diorang batalkan, ia menjadi suatu kerugian besar sebab stadium dah tempah. Kalau nak teruskan juga, terpaksa teruskan tanpa penonton. So diorang kena teruskan juga tanpa penonton untuk jauhkan diri daripada menanggung kerugian yang besar. Memang ramai orang, sebenarnya banyak persatuan yang meminta agar ABPBH tahun ni dibatalkan sebab kalau ABPBH boleh dijalankan di mana ada beratus-ratus kru dan mungkin 50 orang artis atau bintang yang terlibat, kenapa masjid atau surau tak dibuka sahaja walaupun untuk 20 hingga 30 orang jemaah time PKPB ni? Dan sebab kedua pula, ada penonton yang menonton dalam stadium. Kita semua pernah dengar benda ni, yang penonton adalah pemain ke-12. Perkara ni korang akan selalu dengar dalam permainan bola sepak. Dan hakikat sebenarnya, ya, penonton merupakan pemain yang sangat-sangat penting. Macam selepas tu reunion live, tak ada penonton yang datang ke auditorium tu. Sama lah juga macam ABPBH ni, tak ada penonton yang hadir di Bukit Jalil untuk tonton artis favourite diorang menang ataupun merangkul trofi tu. So dia jadi hamba. Walaupun kita dapat dengar bunyi tepukan, tapi tepukan tu hanyalah suatu perkara yang direkodkan. Dia ibarat laugh track lah, di mana kalau tak ada penonton, kita boleh buat seakan-akan ada penonton pula. Tapi dalam show gini, bila kita dapat dengar bunyi applause daripada mesin, dia tak dapat cover sorakan penonton yang hebat di luar sana. Which proves yet again that machine can never beat human. Okay, next. Sebab ketiga pula, promotional stunt. Dan aku referkan kepada suatu, ini bukan insiden lah, ini sebenarnya terlibat dengan penyampai pertama, iaitu Shahlizi Stan. Kalau korang perasan, aku rasa ramai orang perasan, ramai orang snap picture tu dan post kat Twitter apabila beliau gantung banyak vape ke pot, aku tak tahu, aku tak hisap vape, aku tak hisap pot, aku tak hisap rokok. So beliau gantung, beliau menggantungkan banyak vape, banyak pot di depan stesen TV, di depan kamera, yang disiarkan secara langsung kepada penonton-penonton yang menonton ABPBH. So dia buat aku tertanya-tanya lah, walaupun SOP tu wujud, tapi kenapa tak melayangkan kemasukan vape atau pot ke dalam stadium tu? Kenapa ABPBH tak menghalang promotional stunt beliau tu? Sebab memang sah-sah dia nak mempromotkan vape dan pot tu, dan budak-budak boleh lihat benda tu. Padahal budak-budak bawah 18 tahun sepatutnya tak dibenarkan ambil vape dan pot maupun rokok. So macam mana penganjur boleh terlepas pandang benda ni?
Okey, sebab keempat pula, tahun ni dia tak shortlistkan top 20 kepada top 5 dan perkara ni agak menyusahkan. Sebabnya orang nak tahu siapa top 5 tu lebih berbanding orang nak tahu siapa top 20. Kalau top 5, kita boleh tengok pada gambar dan kita boleh tengok pada nama kat bawah gambar tu supaya kita kenal siapa top 5 yang paling popular di hati peminat untuk setiap kategori. Tapi bila dia buat top 20 ni dengan gambar pula kecil, dengan nama pula tak ada, orang tak boleh cam-cam tu je peserta dia. Orang tak boleh recognize peserta dia kalau buat top 20, lagi-lagi lah dengan gambar kecil, dengan tak ada nama tu semua. Orang lebih suka tengok top 5 yang ada gambar sekali dengan nama daripada untuk tengok top 20 di mana gambar kecil dan tak ada nama. Kata anugerah bintang popular kan. So ambil je lah yang paling popular. Okey, ni sebab lah pula. Sebab kelima, tahun 2020 ni boleh dikatakan sebagai tahun lockdown dan tahun kemunduran kepada industri seni sebab berlaku sekatan ke atas penerbitan drama dan filem. Dan tahun ni juga kita nampak banyak sangat ulangan drama di TV. Dan tahun ni jugalah ramai content creators mula makin membiak ke, boleh ke sebut makin membiak, atau senang cerita content creators makin bertambah pada tahun ni. Dan aku rasa tak salah kalau aku kata pada tahun 2020 ni tahun yang gemilang bagi content creators sebab tahun ni content creators dah jadi lebih popular berbanding artis-artis di TV. Sebab ramai orang sekarang tak tengok mana TV, ramai orang lebih suka tengok kat YouTube, lebih suka tengok kat Netflix atau lebih suka tengok kat IKEA. So time ni lah YouTubers boleh dikirakan high in demand dan time ni jugalah kemunculan YouTubers baru yang telah menyerlahkan bakat diorang melalui YouTube telah memikat hati peminat sampaikan mereka yang pernah minat pada artis ni mula-mula jatuh suka kepada content creators atau YouTubers ni semua. Mungkin korang rasa sebab kelima yang aku bagi ni mengarut, tapi terus terang aku cakap, tahun ni aku rasa content creators yang lebih padu berbanding artis-artis tahun ni. Lebih padu daripada segi populariti diorang, lebih padu daripada segi konten diorang, dan lebih maju berbanding industri penyiaran di negara kita ni. Sebab lebih ramai orang tumpu kepada handphone dan kepada laptop diorang lebih daripada mereka menumpukan TV diorang yang terpacak di dinding. Kalau aku beri kecaman dalam video ni, sorry lah, aku tak ada niat langsung untuk memberi kecaman. Aku hanya memberi komen dan aku tak nak menghina sesiapa pun. Aku hanya setakat memberikan komen. Mana tahu mungkin disebabkan komen ni akan berlaku positive outcomes mungkin kepada industri penyiaran ataupun kepada masyarakat di luar sana. Kita tak tahu kan. Oh, and lagi satu benda, aku perasan yang bila Hakim Rusli menang bintang paling popular semalam, ramai orang mula bitter. Ramai orang tak puas hati. Kenapa Hakim Rusli menang? Dia popular ke? Boh, biar aku beritahu. Aku tak tahulah korang anggap begini popular ke tak. Memang aku tak tahu. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu korang ialah karya-karya beliau bagi secara personal lah memang padu. Karya-karya beliau memang sangat-sangat padu. Pada tahun ni je lagu motivasi beliau iaitu Bangkit betul-betul membuat diri kita semua bangkit dan untuk maju diri ke arah hadapan. Dan lagi satu lagu beliau pula pada tahun ni ialah Adlina Murray, iaitu lagu berdasarkan kisah yang sebenar yang aku sendiri sebenarnya touching bila mendengar lagu tu, bila dapat tahu kisah sebenar mengenai Adlina Murray ni. Baik korang try dengar lagu dan try ambil input positif daripada lagu-lagu beliau sebab terus terang aku cakap lagu-lagu beliau ni untuk aku karya yang sangat-sangat positif. Okay, so ni saja video aku. Sama ada korang tonton ke tak aku tak tahu, tapi kalau korang suka dengan konten aku, korang boleh like, share dan subscribe. Okay, thank you so much for watching and listening. Assalamualaikum.